أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Allah Ta'ala kurniakan nikmat kesihatan dan waktu lapang. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampailah satu masa nanti kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Merbau Kudung, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat daripada rakan media, Abang Nal kita, Abang Fairuz dan juga Zairun daripada Kalam Ilmu Studio, penuntut Ilmu Studio, dan juga Fairuz Salam Production. Mudah-mudahan ada saham mereka di akhirat sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Sihat nak semua tuan-tuan? Selamat tahun baru. Bolehkah? Ke bid'ah juga? Mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan untuk kita pada tahun ini dan hari-hari yang mendatang. Yang bid'ah, dalalah tu bila kita sambut ikut golongan Yahudi dan Nasara. Macam mana sambutan mereka? Duk bakar hak ni, bakar hak nu, tembak hak ni, tembak anu, hak tu tak boleh ya. Yang tu tak boleh. Tapi kalau sekadar azan, doa selamat, bacaan Quran, buatlah benda-benda tu baik. Bukan kata tahun baru je, bila-bila masa pun baik. Bila-bila masa pun baik. Yang tu baik. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran pada adab yang seterusnya, iaitu adab seorang murid ataupun adab seorang penuntut ilmu. Macam tuan-tuan, kita ni sentiasa belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak ada had umur. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Kalau bahasa mudah ni tuan-tuan, kasar sikit tapi mudah. Selagi mana ada rasa bodoh mengaji pilah.
Tu bahasa kasar. Kan, minta maaf cakaplah. Saya mudah faham, saya duk tarbiyah dari saya, hang ni bodoh banyak. Cerdik sikit, dua apa lagi pergi mengaji. Kan walaupun kita dah ada sijil, diploma, degree, master, PhD, ilmu Allah tu maha luas. Sebenarnya lagi kita mengaji, lagi kita tahu jahilnya aku. Banyak bab yang aku tak tahu. Maka sebab itulah Nabi sebut tentang kefarduan untuk menuntut ilmu bagi seorang Muslim. Kefarduan menuntut ilmu itu Nabi gambarkan minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Tuntut ilmu, terutamanya ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain. Sebab apa? Mutaakhir ni tuan-tuan, orang Islam kita sendiri dia memandang ilmu Quran ni satu ilmu yang kolot, ilmu yang biasa, tak mengaji pun tak apa. Seperti mana yang selalu kita sebut, Quran ni depa duk cari waktu bila hak jenis duk kata lagu tu. Duk cari waktu terdesak. Duk cari waktu ada mayat, ada sakit, baru kalau nak cari kan tu. Jadi itulah golongan-golongan yang rugi. Golongan-golongan yang rugi. Sebab apa? Orang yang beriman pada hari akhirat, orang yang beriman yang ada hari kematian, yang mana bila dibangkitkan nanti tidak ada lagi hari kematian selepas itu. Lah ni hidup atas muka bumi, ada hari mati. Kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ni. Itu orang panggil meninggal dunia. Dia tinggalkan dunia. Nanti bila dibangkitkan di mahsyar Allah, waktu tu tak ada mati dah. Sampai bila-bila. Waktu itulah kita nak cekau merata. Kan, nak cekau merata ni maksud kata nak ambil segala kebaikan yang kita buat atas muka bumi. Kalau banyak tak apa, takutnya sikit. Sebab itulah huru-haranya hari akhirat sana nanti. Orang dah halalkan hutang pun kata orang tu masih hutang kat dia. Sampai terah tu. Waktu di dunia dia dah halal lah hutang dia. Tak apa, aku halal. Tapi nak habaq huru-haranya akhirat ni, sampai orang yang berhutang, dia dah halalkan hutang pun dia jumpa orang tu, ya Allah ni, dia ni duk hutang aku dulu ni atas muka bumi. Kawan hak kena hutang, kawan yang hutang tu kata, bukan kau dah halal dah dulu? Tak, dulu tak halal lah ni. Punya nak habaq kalut di akhirat sana nanti. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui hang dah halal, nak habaq apa? Huru-haranya di akhirat sana nanti. Dan beruntunglah siapa-siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai kawan dia. Selalu kita panggil ni tuan-tuan, sungguh cakap, orang yang mengaku diri dia baik, tapi kalau tidak ada sehari pembacaan Al-Quran, tak usah mengaku dia baik. Tak usah mengaku dia baik. Antara kalam ulama yang terkenal, tuan-tuan pun kenal lah kalau sebut nama, Sufyan Ats-Tsauri. Antara perkara yang sia-sia yang dilakukan oleh manusia, salah satu dia golongan yang tidak membaca Al-Quran secara tertib setiap hari. Sekurang-kurangnya 100 ayat sehari tu, sekurang-kurangnya. Kita ni nak baca Quran pun pada terbeliak biji mata, mengantuk sedia. Yang tu rugi seorang Muslim yang tidak membaca Al-Quran. Dia banyaklah dia buat dalam 10 perkara sia-sia yang menurut Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama dia kata apa? Kalau masuk masjid, kemudian keluar masjid, tak semayang sunat tahiyatul masjid, sia-sia orang tu. Tapi kalau dia masuk dia semayang sunat qabliyah, dikira sekali. Lagu tu. Kemudian dia kata lagi, orang yang berdoa, lelaki dan perempuan yang doa untuk diri dia, tapi dia tak selitkan doa untuk mak ayah dia, dia tak selitkan doa untuk muslimin dan muslimat, maka golongan itu golongan yang sia-sia, doa yang sia-sia. Kalau doa ni, sebab tu tok imam kita doa apa? Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau cantik lagi, tambah lagi, al-ahya minhum wal amwat, ahya yang hidup, minhum wal amwat yang telah mati. Kita doa kan, contoh kita doa lepas semayang,
Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, ataupun Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Boleh dua-dua. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hidup dan juga mati. Orang yang dah mati ataupun orang hidup. Kita doalah, kita doa untuk depa. Nanti kita mati, orang doa untuk kita. Lagu itulah. Kan? Man la yarham la yurham, Nabi kata. Siapa tak hormat orang, siapa tak menghormati orang lain, tak mengasihi orang lain, jangan harap orang nak mengasihi diri dia. Dia kena mula mengasihi orang, baru orang mengasihi diri dia. Kalau kita mengharapkan kebaikan orang, kita dulu kena buat baik. Kalau kita tak buat baik, macam mana orang ni nak buat baik kat kita? Yang tu. Yang kita tahu balas jahat orang. Dia buat dulu macam mana? Saya tak balas, dia buat dulu. Nampak? Yang tu. Sebab itu kita ambil contoh yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia balas segala keburukan yang dilakukan kepadanya dengan kebaikan. Ambil contoh mudahlah tuan-tuan, ketika mana Nabi pergi Taif. Kalau kita kena waktu macam Nabi pergi Taif, nayang lah. Penduduk Taif tu nayang kita. Nampak? Nabi sampai-sampai duduk saat-saat kena lempak batu. Kan? Penduduk Taif suruh budak-budak kecil-kecil besar-besar ni lontak batu, berdarah muka-muka dari atas sampai ke bawah. Sehingga mendatanglah malaikat yang menjaga dua gunung yang berada di Mekah. Kalau tuan-tuan tengok di Masjidil Haram ada dua bukit, ada penjaga malaikat. Dia kata nak kan ambil gunung tu hempuk kat penduduk Taif? Tak, sabar. Depa ni golongan yang belum tahu. Kalau kita kena sikit horn pun kita kadang. Dia orang potong barisan kita pun kita kadang. Yang tu, kita tahap sabar ni jauh beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang Nabi ada kelebihan tu. Ada kelebihan. Orang kita ada pangkat sikit pun belagak tak sangka dah. Jangan buat leceh dengan aku, nanti aku transfer habis mata. Jangan sentuh aku sekejap daripada duduk SK Sungai Puyuh elok. Terus SK Lahad Datu. Contoh ni, contoh nan live lah, contoh. Nampak je contoh. Baru ada power sikit, Nabi tu power sikit punya besar pula dah. Malaikat kata nak hempuk, mati habis semua, tapi tak. Kan? Sebab itulah Nabi patut dijadikan contoh ikutan yang terbaik. Jadi kasihanilah orang. Yang tu. Berapa tadi? 3. Tadi baca Quran, masuk masjid tak baca, tak solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian doa, tapi tak doa untuk muslimin muslimat, mak ayah dia sekali. Yang keempat, orang yang lewat kubur. Tuan-tuan lewat kubur, melewati kubur ataupun melawati kubur tapi tak ucap salam, assalamualaikum ya ahli kubur. Yang tu sekurang-kurang lagu tu. Yang tu perbuatan yang sia-sia masuk kubur. Talqin. Boleh talqin tak tuan-tuan? Boleh lah. Sunat pentalqin itu duduk. Ni orang tanya, ada pernah orang tanya saya, ustaz, saya duk tengok lah ni talqin, orang talqin duk berdiri. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati, kan dia berdiri. Apa hukum dia? Tak ada masalah pun, boleh je. Tapi sunat orang yang bertalqin itu duduk. Aku tahu. Kalau orang tanya hukum lah. Kalau nak berdiri pun tak salah pun. Yang tu. Jadi kalau masuk kubur, bagilah salam. Kalau tak bagi salam, kata Sufyan As-Sauri, itu perbuatan yang sia-sia. Kemudian orang yang bila hari Jumaat dia pergi keluar ataupun bermusafir lah, tapi dia tak solat Jumaat berjemaah, sia-sia. Kita mazhab Syafi'i, kalau keluar hari Jumaat nak musafir hari Jumaat, kalau nak dapat rukhsah solat Jumaat itu, keringanan hari Jumaat, kena keluar sebelum subuh. Keluar sebelum subuh. Tu pun sebenarnya pilah sembahyang Jumaat pun. Tu mudah faham. Clear tak? Jelas tak? Tapi tuan-tuan keluar contoh pukul 5 nak pergi hak nyai. Kalau ni panas bab hak nyai kan. Pergi hak nyai, sembahyang hak nyai pula. Sembahyang subuh di Bukit Kayu Hitam. Keluar daripada 94 Matang Buluh, start enjin kereta 4.30. Sampai Bukit Kayu Hitam ngam-ngam ke 6, sejam setengah. Pagi tak ada kereta. Boleh tembak 14, 15 sampai AS kita slow sat. Seberang barat utara pun AS satu je.
AS nak pergi utara satu je. Kan, kalau nak pergi belah ni banyak. Kan, kilometer 166, Taiping satu, kemudian adalah banyaklah Sabah apa. Lupa dah pun, tapi ada lah. Mudah-mudah, kalau nak mudah pasang Waze. Kamera di depan. Itu bahasa Melayu kita. Kan? Tu pun kena saman kat baru ni. Tak perasan. Kena juga kan, tu terus pasang AS tu. Pasang Waze. Contoh keluar sebelum subuh sampai Bukit Kayu Hitam. Sembahyang subuh di situ. So kita keluar sebelum subuh dah kan, hari Jumaat. Dia kira musafir. Masuk border beratong apa semua. Kalau tuan-tuan nak pergi naik kereta, bawa lah kereta tuan-tuan, pergi cop insurans apa semua tu dekat. Saya cerita bila kan company banyak-banyak bayar RM29 satu kereta. Kan, saya bayar RM29. Masuklah beratok, bayar kat kaunter 25 baht untuk driver sekali. Penumpang 15 baht. Ni saya ceritalah. Masuk ke dalam, pergi cop dulu. Dekat kaunter, bawa tunjuk grant dengan pasport. Saya ceritalah. Masuk, duk ronda kat Sadau, beli beras wangi. Beli kacang gajus, beli apa semua, naik tala pergi Songkla. Kan Masjid Sultan tu, besar masjid besar kan. Duduk lepak apa semua, beli shopping, sedap-sedap Jumaat. Memang kita ada keringanan, tak pergi sembahyang Jumaat pun tak apa. Tapi dah lalang pergi je lah kan. Pergi je lah, benda tak lama pun, habis kuat sejam tu tak. Jumaat ni habis kuat sejam. Tu pun bergantung pada Tok Khatib. Kadang-kadang Tok Khatib cepat lagi cepat dia. Kalau saya setiap khutbah, habis lama 20 minit khutbah pertama dan khutbah kedua. Sebab tu bagus kalau masjid ni lagi clear. 3 jam. 1, 2, 3. Tapi jam belah kanan mampu dah, dia bubuh bateri ke? Tak boleh. Sebab baru-baru di khutbah tu yang tahu, saya tengok. Takkan pukul 6. Oh, kena silap. Mata saya kalau khutbah saya suka tengok jam. So saya boleh estimate waktu kita khutbah. Duk dah Ustaz, tak ada masalah kan contoh yang tu. Jadi tapi kalau orang tak mengajarkan solat Jumaat berjemaah, rugi, kata Sufyan Sauri. Kemudian dah berapa dah tu? Yang kelima. Keenam, tak tahu dah. Keenam. Sesiapa yang hidup di kalangan adanya para ulama yang ramai tapi tidak menggunakan kesempatan itu untuk menambahkan ilmu pengetahuan, rugi orang tu. Ada ulama, ada para alim, faqih. Tuan-tuan, rugi orang tu tak menambah ilmu. Rugi kita banyak kan, tambah-tambah kita pula ada medium untuk kita belajar menuntut ilmu. Ni kita ada TikTok, kita ada YouTube, kita ada apa nama ni, Instagram, macam-macam lah kan, Facebook. Tapi kalau kita tak menuntut ilmu, rugi. Golongan yang rugi. Kita ni dah tak apa nak cerdik sangat, tapi duk berasa cerdik selalu, berasa macam pandai semua yang tu. Kemudian golongan yang sia-sia yang yang ketujuh. 2 orang lelaki yang berkawan tetapi tidak menanya keadaan masing-masing dan keluarga. Bersahabat tapi tak tanya keluarga. Saya cepatkanlah. Yang ke-8, lelaki orang dia jemput seseorang untuk main rumah dia, jadi tetamu lah. Tiba-tiba tetamu tu main rumah dia layan acuh tak acuh. Tu bahasa kita, bahasa buku kan. Ataupun kita mudah faham, layan macam tahu apa nak layan, macam tak mamau layan. Golongan yang sia-sia. Lain kali kalau nak buat lagu tu, tak payah panggil dia tu. Jemput orang, panggil orang main rumah, tengok-tengok tak layan, tetamu main rumah, tak payah panggil kan, rugi. Ataupun sia-sia golongan perbuatan tersebut. Yang ke-9, pemuda yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu saja. Allahu Akbar. Semua geng-geng kita bukan pemuda dah ni semua ni. Semua geng 40 kat atas ni. Betul lah. Hak muda sikit pun saya lah rasanya. adik ni boleh muda. Dia bodoh ni. Hak lain ni semua rambut putih duk keluar dah. Tapi tak apalah, ada agak kesedaran di penghujung-penghujung tu. Kan alhamdulillah, mudah-mudahan kesedaran ini berkekalan sampai mati. Itu kita nak kesudahan. Yang mana orang muda menjadikan zaman mudanya berlalu begitu saja tanpa memanfaatkan waktu yang berharga untuk menuntut ilmu.
Dia beza tuan-tuan, menuntut ilmu waktu muda ni dia lekat lama. Betul tak? Apa hak kita hak mengaji waktu muda tu dia lekat lama berbanding hak tua ni waktu kita tua-tua mengaji tak lekat lama. Sebab tu try mengapai Quran. Beza mengapai Quran waktu budak zaman budak dengan tua-tua. Kita waktu lah ni nak mengapai Quran bukan dia dah. Kan dia ibarat kita pakai handset Nokia 33 sekupang. Zaman lah ni pakai handset iPhone 15 Pro Max punya laju, kita 33 sekupang. Mana nak boleh pi? RAM pun kecil. Kan depa ni pun nak pakai buat audio nak buat video untuk live ni tuan. Update ni depa ni update sedia. Kalau pok-pok ni depa pakai handset sabun dulu, sabun kita panggil. Mana nak boleh buat live, terbakar handset tu meletup. Nak habaq kena laju. Yang tu. Sebab itu dah zaman muda tu zaman rancak. Zaman otak segar, fresh lagi. Waktu tu kita orang yang mana membiarkan masa mudanya berlalu begitu saja, rugi orang tu. Dan yang terakhir, orang yang ada jiran, semua ada jiran, tapi dia tak pernah ambil tahu pasal jiran dia lapak atau tak lapak, orang tu adalah golongan yang sia-sia. Tahu-tahu tengok loh, jiran dia duduk depan Maybank bertam, dia tak tabung. Loh, ni sebelah rumah aku ni. Pasal nak tuan-tuan? Kadang-kadang kita jumpa orang yang minta sedekah, loh ni jiran aku, ni jiran aku. Kan? Pernah berlaku tuan-tuan. Kan? Kita sampai tak tahu loh tak kerja ke, susah ke. Pergi jumpa-jumpa loh minta sedekah depan bank, salah satu bank di belah batas. Rugi. Kan saya tegur diri saya dulu. Baik. Maka sebab itu hindarilah perkara yang sia-sia. Dan dalam menuntut ilmu, kita sebagai penuntut ilmu ni tuan-tuan, yang pertama kena hati bersih. Hati bersih. Sebab apa tuan-tuan? Kalau hati bersih baru mudah nak menerima ilmu-ilmu Allah yang maha luas. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb." Hadis yang selalu tuan-tuan dengar, hadis sahih Bukhari. Nabi kata apa? Ala, ketahuilah, inna fil jasad, sesungguhnya dalam manusia ni ada segumpal daging, mudghah. Kalau baiknya daging itu, baiknya badan. Tapi kalau jahatnya, buruknya, busuknya daging itu, busuklah, rosaklah satu badan. Wahya qalbu, iaitu hati. Dari hati ni dah dia akan keluar sifat yang kedua yang perlu ada bagi penuntut ilmu, tawaduk, merendah diri. Kalau tak tuan-tuan, dia berasa dia kemah. Sebab tu yang hadis selalu saya sebut dalam khutbah saya ke, dalam kuliah saya ke, kalau tuan-tuan ingat sepanjang saya duduk mengajak masjid, tuan-tuan ni, hadis ni selalu saya sebut. Thalathun muhlikatun, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Ingat tak tahulah, sama banyak lah kan. Mainnya sebulan sekali, sebulan 2 kali ni. Thalathun muhlikatun, 3 perkara yang akan merosakkan manusia. Yang pertama, syuhum mata', sifat kedekut dan tamak yang ditaati. Yang kedua, wa hawa muttaba'un, hawa nafsu yang kita ikut, dituruti, akan rosakkan kita. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, ta'ajub dengan diri sendiri, merasa diri itu kemah. Bila hati ni rosak tuan-tuan, dia akan ada takabur. Baru kemarin saya sembang pasal takabur di Masjid Sama Gagah Membunuh. Antara perkara yang boleh menyebabkan takabur menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia tu nukilkan dalam kitab dia, nombor 1 apa dah tuan-tuan yang boleh menyebabkan manusia ni belagak? Semuanya datang daripada qalbun, hati. Iaitu nombor 1, ilmu pengetahuan. Sebab tu nak mengaji ni, nak menuntut ilmu ni, hati kena bersih, kena lapang dada. Kadang-kadang tuan-tuan ni macam penuntut ilmu, tuan-tuan menuntut ilmu, dalam depan saya ni berapa ramai orang alim ulama ni depan saya ni. Kadang-kadang ada dia main nak menuntut ilmu, dia saja nak test. Ada dia main menuntut ilmu, dengar kuliah saja nak dengar, tengok lagu mana penyampaian ustaz tu. Oh, ustaz ni tak syok, boring, ngantuk. Oh, ustaz ni pula duk kata kat orang.
Kan ni isu duk kata apa semua kan. Dia duk kata, ustaz ni kira duk kata ke orang, tang dia duduk dalam WhatsApp duk bodoh orang situ tak apa. Hang ni buat bodoh sangat tu. Hang bodoh orang tak apa, orang bodoh orang tak boleh. Ada jenis manusia lagu tu. Kan dia kata tak apa, orang lain kata semua jahat. Dia kata tak apa, ini sebagai nasihat, ad-dinun nasihat. Saya bawa dalil lagi kata. Kan yang tu. Ada jenis lagu tu. Ada orang mai jemaah mengaji ataupun menuntut ilmu, dia mai dia saja nak test. Tu ada juga nak test. Nak test apa ustaz, contoh dia buka soalan lagi. Sebab tu saya malas buka soalan. Tapi kena tanya soalan lagi lepas sembahyang tanya. Dia kadang-kadang saja test tu. Nak tengok ustaz ni terang mana. Saja nak tengok ustaz ni terang mana. Tuan-tuan yang tu. Tajdid niat, perbaharui niat, ikhlaskan hati. Hang nak nuntut ilmu ni untuk apa sebenarnya? Kalau hang nak jadikan diri hang belagak, hang akan dapat belagak hang. Kalau hang nak dapat ilmu, hang dapat. Tapi untuk apa ilmu tu? Kalau untuk kegunaan harian, hang akan dapat benda tu. Tapi kalau hang nak menuntut ilmu untuk mendapat, nak bagi orang pandai, ataupun nak bagi hang dijadikan sebagai orang yang pandai, hang akan dapat pandai. Bukan tak ada tuan-tuan orang yang pandai masuk neraka Allah berlambak. Mau semalam macam hadis mamu no? Kira saya mamulah, sebab mamu dia ikut saya hari-hari. Tuan-tuan, antara penghuni neraka ataupun antara golongan yang akan dihisap paling awal, yang kita pernah baca hadis tu dalam kitab Ta'zimul Quran sebelum ni. 3 golongan yang akan dihisap oleh Allah paling awal. Nombor 1 syahid, mati syahid. Bukan sekadar dihisap paling awal, malahan masuk neraka paling awal. Golongan mati syahid. Mati syahid bagus dah, tapi rupanya dia pergi perang tu untuk apa? Untuk dapat nama, nak dipanggil hero. Masuk neraka dia. Nombor 2 alim, orang alim, qari, pembaca Quran, ulama, orang cerdik pandai, mengajak Quran, mengajak ilmu apa semua, mengajak bagus. Tapi masuk neraka, ya masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab waktu dia mengajar tu, dia nak orang puji dia, nak panggil dia orang yang alim. Dia adalah pakar Quran, pakar qiraat, pakar hadis, pakar fiqh. Dia nak orang panggil dia lagu tu. Dan akhirnya dihukuman dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang ketiga dihisap paling awal dan akan masuk dalam neraka paling awal. Siapa dia? Dermawan, orang kaya. Rajin sedekah, ya rajin sedekah. Kaya tu bagus. Sedekah pun bagus, wakaf pun bagus. Tapi masuk neraka, nanya Pak Karim. Pasal apa Pak Karim? Menanya Pak Abu pun boleh, menang-menang pun tak apa. Asalkan nak nanya juga. Sebab apa nanya? Sebab dia merasa waktu dia wakaf tu bagus dah, sedekah tu bagus dah. Bagus tuan-tuan, bagus. Selagi mana dia hidup tuan-tuan, sedekahlah semampu mungkin. 4 amalan jangan tinggal setiap hari. 4 amalan jangan tinggal setiap hari. Ni saya sebut ni. 4 amalan jangan tinggal setiap hari. Banyak sebenarnya. Saya nukilkan 4 je. Kalau nak sebut semua mampu. Bila nak habis? Kan ni pun nak azan insya' lagi 5 minit. 4 amalan amal setiap hari. Ataupun jaga setiap hari 4 ni. Bukan sekadar hebat di dunia. Mati kubur terang. Mati kubur terang. Akhirat selamat. Yang pertama, jaga solat betul-betul. Orang tanya, apa azam tahun baru tahun ni ustaz? Tiap-tiap tahun azam tahun baru, azam tahun baru. Azam itu ibarat sampan, akhirnya ke laut juga. Azam itu ibarat sampan, akhirnya ke laut juga. Azam baru, orang tanya, apakah azam baru? Baru ni forum di Masjid Rantau Panjang. Saya Ustaz Aslam, Ustaz Ridauddin. Orang kira kami yang itu forum sini. Lepas forum kat sini tu, mai di Merata 5 masjid lah. Kami 3. Yang daripada kata kami forum duk tembak, sat dia ni tembak dia ni, sat dia ni tembak ni. Dia kata tu. Syok. Kan forum dengan orang yang kita kenal daripada halus ni. Yalah kenal waktu umur 12 tahun dengan dia tu. Kan sekolah sekali mengaji semua sekali sampai habis ustaz semua sekali. So kita kenal luar dalam, syok sikit sembang. Kan tak ada skema sangat. Ya ustaz, ini soalan yang pertama. Orang tak ada lah kata tu. Kan tu. Tuan-tuan, soalan tanya, apakah azam tahun baru? Azam tahun baru, tuan-tuan ni saya. Tuan-tuan terpulang. Ni saya. Tuan-tuan pun mesti azam tahun baru. Orang tanya, ustaz, azam mesti azam nak kuih. Tak ada. Azam nak kuih tu nanti lah fikir lain. Pernah kuih sekali pun tak apa dah. Pernah dulu. 2021. Dan saya rasa baju saya SL. Kan? Tu. Azam tahun baru, saya jaga solat. Itu je.
Nak memperbaiki waktu solat, kualiti solat. Yang tu kadang-kadang saya duk apa? Duk gagal. Solat tapi waktu solat tu. Kan? Azam tahun ni nak memperbaiki kualiti solat, terutamanya dari segi waktu solat. Kadang-kadang main kerja, kan petang sat pergi main kalut apa semua dia kali. Waktu duduk kat sekolah tak apalah, kadang-kadang lohak dengar lohak azan mayang tu. Balik rumah tak apa, tak pergi waktu cuti tu. Cuti nak bawa anak pergi berjalan, kenuri, family day. Waktu tu dia mula duk orang panggil. Kan, lagi setengah jam nak asap. Duk balik. Tahun ni punya azam perbaiki solat. Sebab tu tuan-tuan, 4 amalan ni bagi kemas betul. Yang pertama apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, jaga solat. Yang kedua, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah tu tuan-tuan, tabung duk ada situ 1.2 juta tuan-tuan. Waktu bila kita nak rasa berharga, minta maaf cakap waktu kita mati. Demi Allah, waktu kita mati kita akan rasa, kalau aku tahu aku bubuh situ tak apa. RM1 setiap hari semayang. 5 kali mai, RM5 jadi. Awak RM1, depa tak terima ke RM1? Baca dia terima ada duit RM1. Terima. Kokok dia RM1 dia berkoyak tak mau duit ni. Dah bagi RM1. Dah terima tuan-tuan. Sekali mai RM1, sekali mai RM1, sekali mai RM1, 5 kali mai RM5. Allah bayar 700 kali ganda. Allah bayar 700 kali ganda. Ini janji Allah tau, janji Allah dalam surah Al-Baqarah. Waktu bila kita nak berasa berharga, tunggu mati. Kita akan rasa aduh. Tu. Sebab tu Allah sebut dalam sendiri dalam Quran yang ayat selalu kita dengar, orang dah mati minta balik pada Allah untuk hidup, untuk apa? Sedekah. Okey, yang ketiga. Amalan yang ketiga, baca Quran. Dalam bahasa Melayu kita panggil siapa yang tak baca Quran, bahasa orang utara, siapa yang tak baca Quran setiap hari rugi mampui. Tu bahasa orang Penang. Rugi mampui. Kalau bahasa utara dan bahasa bukunya rugi betul. Sesungguhnya dia rugi. Tu bahasa buku. Sesungguhnya orang itu adalah orang yang rugi, tapi tak berasa kan. Tak dia tahu apa nak lekat dengan jiwa ni. Rugi mampui tak baca Quran. Sungguh cakap. Tak usah duk mengaku diri baik kalau tak baca Quran. Kan? Best friend forever. Itulah Quran. Yang keempat, amalan yang perbanyakkan setiap hari, tak lain tak bukan iaitu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kan, bacalah, buatlah zikir. Kalau tak rasa macam tasbih subhanallah tu berat sangat, zikirlah dengan la ilaha illallah. Yang tidak menggunakan mulut, hanya menggunakan lidah, la ilaha illallah. Kan, yang tu. Buat benda tu bukan sekadar hebat amalan di dunia. Mati kubur terang, raudhah min riyadil jinan, satu taman daripada taman-taman syurga. Tapi bersihkan hati. Sebab apa? Kadang-kadang manusia ni bila hati dia tak bersih, dia akan berasa dia banyak amalan. Minta maaf cakap tuan. Kadang-kadang berasa dia betul tak kita? Kita duk rasa kita baik tak tuan? Kadang-kadang duk rasa macam banyak amalan kan? Rasa macam amalan ibadah banyak dah ni. Aku ni orang baik, semayang pun jaga, Quran duk baca. Kadang-kadang duk main rasa lagu tu tuan-tuan. Nampak? Tidak ada satu amalan pun kita boleh jamin Allah Ta'ala terima. Tak tahu. Sebab tu kita duk minta Rabbana taqabbal minna du'aana wa a'malana. Ya Allah, terimalah doa kami, terimalah amalan kami. Kita duk minta doa tu, kita pun tak tahu Allah Ta'ala terima ke tak. Kena ada rasa lagu tu. Kalau tidak tuan-tuan, kita duk rasa diri kita kemas. Kita duk rasa diri kita baik. Masa bila rasa bagus tu, dia akan up diri dia. Sebab tu sebagai seorang yang sentiasa menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia kena ada tawaduk, merendah diri. Kena ada tawaduk. Semakin kita belajar, kena faham. Rupa-rupanya semakin kita belajar, rupanya baru kita faham banyaknya ilmu yang kita tak tahu sebelum ni. Bukannya semakin kita belajar, semakin kita kurang hajat. Bukan. Ada hak lagu tu, dia rasa dia pergi usrah banyak tu, yang lagu ultimate ke buat? Ultimate ke kan? Baru pergi usrah 7 kali dah tepih fatwa untuk mufti. Lebih kurang lagu tu.
Berani tepih fatwa. Bagus ke ultimate tu? Kan bagus ultimate. Kan MP kan. Mudah-mudahan dia dengar live mana tahu. Jadi SU dia ke? Contoh tak ada. Azan ke? Jalan lah. Dan okey, baik. Dan yang tu. Bagus lirik dia tu mendalam. Betul. Ada orang baru 7 kali pergi usrah. Dia pergi usrah kira macam pergi kuliah. Habis-habis tu boleh jadi tok guru dah ni. Tuan-tuan, kemuncak kesombongan ataupun kemuncak keburukan seorang penuntut ilmu adalah apabila dia merasa diri dia lebih bijak daripada tok guru dia. Kemuncak kesombongan seseorang penuntut ilmu ataupun seseorang yang menuntut ilmu tak ada guru dia, bila dia rasa dia lagi cerdik daripada tok guru dia, itu kemuncak kesombongan. Sebab itulah kata Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan ni, kata apa? Murid ni, menuntut ilmu ni kena merendah diri. Ada satu syair yang berbunyi, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasailil harbun lil makanil ali. Ilmu itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sombong diri, sebagaimana air harbun, kasail harbun, seperti mana air banjir, air bah, yang takkan sampai di makanil ali, ke tempat yang tinggi. Nampak apa? Ilmu ni sebenarnya satu benda yang mulia. Dia takkan ada pada orang yang hina, iaitu orang yang menyombong diri. Orang yang sombong diri, ada satu titik kesombongan dalam hati dia, haram syurga bagi dia. Dan antara penyebab manusia boleh jadi sombong adalah ilmu pengetahuan. Yang tu. Sebab tu adab kita sebagai menuntut ilmu, tuan-tuan dan saya semua, kita masih belajar. Masih belajar sampailah mati. Kan? Tolong ada sifat tawaduk, merendah diri. Kan, contoh kadang-kadang ilmu yang kita belajar, alah pernah dengar dah pun, tahu dah betul tak? Contoh tuan-tuan dengar kuliah ni, yang saya kuliah ni, berapa ratus kali dah tuan-tuan dah dengar ni. Halah, duk ulang benda yang sama, berapa ratus kali, berapa puluh-puluh kali dah ustaz-ustaz dah sebut, tak lain-lain ustaz dah sebut pun. Tapi nak abang cerita apa? Hormatilah, terimalah. Bukan bermaksud kita, alah ustaz ni awak duk cakap benda lagu ni, kami duk tahu dah. Jadi ambillah walaupun dengan cara kita rasa kita dah pernah dengar ilmu yang sedemikian rupa. Kadang-kadang ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, tok guru ke mana-mana, kau tuan-tuan pergi ceramah mana-mana, benda tu benda basic je pun, duk biasa dengar dah banyak kali daripada kecil sampai ke tua. Contoh kelebihan Yasin, contoh kelebihan Yasin. Tuan-tuan baca Yasin daripada kecil dia. Daripada kecil sampai ke tua, sampai ke ni dia duk baca Yasin ni, duk cerita kelebihan. Baca ayat Yasin ala mautakum, bacalah Yasin, iqra'ul Yasin ala mautakum, baca ayat Yasin kepada orang yang mati, di sisi orang mati. Bukan tak dengar hadis tu dengar lama dah. Kan dengar lama tahu dah kan, tapi ustaz, apa dah ustaz ulang benda ni? Tak ada benda lain. Tak tuan-tuan. Ilmu itu kadang-kadang kita dengar berulang, tapi ambillah dia. Kan ambillah dia. Yang tu. Jadi kata Imam Nawawi, murid itu mesti mesti patuh kepada gurunya dan selalulah bermusyawarah dalam urusan-urusannya. Hendaklah dia terima perkataan gurunya seperti orang yang sakit yang berakal menerima nasihat doktor yang menasihati, yang mempunyai kepandaian, maka demikian itulah lebih utama. Sama Imam An-Nawawi kata apa? Sama macam kita pergi jumpa doktor. Kita sakit ni tuan-tuan, sebab tu kalau mengikut kajian, antara golongan yang paling dipercayai dan paling tidak dipercayai. Paling tidak dipercayai saya tak sebut lah. Kan saya sebut sebab dia buat live, saya tak boleh sebut lah. Kan golongan ni ikut kajian. Golongan yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia, nombor 1, doktor. Doktor kan ni nak memang doktor ni untung. Kan? Untung apa? Kalau dia ambil batu tu berjalan. Yang ni batu ni sebenarnya kalau bubuh layak ni goncang, insya-Allah.
Kanser tahap 4 pun hilang. Orang beli batu tu. Sebab tu apa syarikat farmasi hak besar-besar bubuh gambar doktor depan mesti pakai binatang tu, bubuh dada tu binatang apa panggil? Apa stroskop tu lah. Nak tahu nama binatang tu tak tahu. Hak doktor dengar kat telinga tu apa stroskop lah. Nanti dah skop. Kalau tak bubuh binatang tu tak kira sebagai doktor. Sopa Roblox adik ipar saya kerja bahagian tu. Bahagian perubatan. Gantung situ kat side mirror apa? Cermin tengah. Okey, doktor ah. Okey. Doktor ah. Okey. Betul. Powerful tu tentang tu. Bubuh kat tengkong. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah? Batu ni sebenarnya adalah batu kajian apa? Rendam dalam air selama 1 malam, esok minum. Insya-Allah. Kencing manis tuan-tuan. Darah tinggi tuan-tuan akan turun secara mendadak. Cuba 7 hari. Jual. Padahal batu kutip tepi jalan. Contoh. Dia kutip tepi jalan. Tuan-tuan. Berapa ramai orang beli. Golongan yang kedua yang dipercayai ni menurut kajian lah. Wallahu ta'ala alam. Adalah guru. Tapi yang mengejutkan saya golongan yang ketiga. Tok Bomo. Kira orang Malaysia ni percaya juga Tok Bomo. Percaya Tok Bomo. Kan. Kira orang Malaysia ni kemas. Guru dengan Tok Bomo bersaing lah. Kan. Guru dia tak percaya. Tok Bomo. Tok Bomo kira. Tuan-tuan lah yang tu. Jadi, sebab itulah sebagai penuntut ilmu, terimalah ilmu. Walaupun ilmu itu sering kita dengar. Yang tu sering. Sama macam kita pergi sakit kepala. Sakit kepala ni dah tahu dah. Pergi klinik sekejap lagi. Doktor dia akan cek darah tinggi, ketekanan darah, cek suhu dengar. Ubat dia akan bagi paracetamol. Yang kedua batuk dan sesama, dia bagi ubat batuk, cetirizine. Batuk sebab asma. Bila dicampur sekali lah cetirizine apa tu. Kemudian bila dah jauh sikit dia bagi antibiotik. Antibiotik pun kena demam lama sikit, sehari kat atas baru dia bagi. Kalau baru demam pukul 4 dia tak bagi lagi. Dia suruh telan tu paracetamol. Kita bukan tahu dah hak tu. Kalau darah tinggi dia bagi ubat darah tinggi. Kalau kencing manis dia bagi ubat kencing manis. Kita pun tahu benda tu. Tapi kita terima tak? Terima. Bukan kita pergi sakit demam. Ni bagi nanti kita tolong konsum paracetamol. Doktor tak habis-habis ke paracetamol ni? Rumah saya 4 papan tu kot. Kan? 4 papan dah habis saya telan tadi. Tak ada ubat lain lah. Paracetamol tak boleh. Dia tukar ubat lain. Tapi jenis tahan sakit juga. Tu, tahan sakit apa nama, Allah lupa nama tu. Kalau tuan-tuan pergi selalunya paracetamol dengan satu lagi lupa dah. Ubat tahan sakit lagu tu dia bagi. Kalau sakit kepala sakit dia bagi Poston. Kan? Hak warna kuning tu. Yang tu kita tahu dah. Itu juga boleh untuk sakit gigi, untuk aksiden. Kan tu? Kan perubatan. Kita tahu, tapi kita ambil juga sebab apa? Dia doktor. Ada ilmu bahagian bidang dia tersebut. Sebab itu adab yang seterusnya, adab yang keempat sebagai penuntut ilmu, iaitu ambillah ilmu dari ahlinya. Ambillah ilmu, sesuatu ilmu daripada ahlinya. Terutamanya ilmu agama, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar fardu ain, nak belajar tentang hukum hakam, ambil ilmu daripada orang yang faqih. Faqih itu maksud apa? Faqih itu orang yang mahir. Fiqh, ambil orang yang bidang fiqh. Hadis, tuan-tuan ambil orang yang ahli bidang hadis. Quran, tuan-tuan ambil orang yang ahli bidang Quran. Sebab tu macam contoh kami yang mengajar ni, ambil tauliah, dia ada bidang dia. A, umum. B, fardu ain. C, Quran. D, semua. So saya isi semua. Dapat semua. Ada orang isi Quran, dia dapat Quran. Ada isi fardu ain, khususan fardu ain. Ada ceramah umum, dapat ceramah umum. Mengikut kemampuan diri. Clear tak? Nanti waktu temu duga pun dia akan tanya soalan, contoh ambil semua. Dia tanya ustaz, okey jawab apa hukum ni, apa hukum ni. Okey, apa pandangan ustaz tentang tasawuf? Apa pandangan ustaz tentang tarekat? Dia tanya semua sebab kita nak ambil semua.
Kan fardhu ain di situ, Quran di situ, hadis. Dia tanya aku tu. Sebab apa tuan-tuan? Takut silap ahli, maka jadilah golongan yang baru, bukan barulah. Lani-lani duk naik. Kan? Sikit-sikit duk kata orang sesat. Sikit-sikit duk kata orang melakukan perkara bid'ah. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri menyebut di dalam kitab dia, kan, tentang bid'ah itu terbahagi kepada dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Jadi bila silap guru, jadi itulah Imam Nawawi pun kata apa? Carilah guru, ambillah ilmu daripada ahlinya. Wallahu taala alam. Saya berhenti dekat ni, tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adawa. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.